الحمد لله الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan tinggalkan segala larangannya. Perbanyakkan berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehidupan kita sentiasa dalam rahmat Allah. Di sini khatib ingin mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara-perkara yang lara seperti menggunakan telefon atau berbual-bual. Tumpukanlah perhatian pada khutbah yang akan disampaikan. Mudah-mudahan khutbah ini akan memberi banyak pengajaran kepada kita semua. Mimbar Jumaat hari ini akan membicarakan khutbah bertajuk Syukuri Anugerah Ramadan. Ma'asyiral muslimin, dalam beberapa hari saja lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang amat bermakna bagi seluruh umat Islam. Ia adalah bulan keampunan yang penuh dengan pelbagai ganjaran dan keistimewaan. Dan ia juga bulan diturunkan padanya Al-Quran bersama kewajiban berpuasa yang menjadi wadah untuk manusia mencapai ketakwaan. Inilah ketetapan yang jelas terpapar dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 185 yang bermaksud bulan Ramadan yang padanya diturunkan Al-Quran menjadi petunjuk bagi sekalian manusia dan menjadi keterangan-keterangan yang menjelaskan petunjuk dan perbezaan antara yang benar dengan yang salah. Maka sesiapa dari antara kamu yang menyaksikan bulan Ramadan atau mengetahuinya, maka hendaklah dia berpuasa di bulan itu. Dan sesiapa yang sakit atau dalam musafir, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantikannya sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kamu beroleh kemudahan dan Dia tidak menghendaki kamu menanggung kesukaran. Juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa sebulan Ramadan dan supaya kamu membesarkan Allah di atas petunjuknya dan supaya kamu bersyukur. Muslimin yang dirahmati Allah, Ramadan adalah anugerah terindah buat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia juga bulan yang menyediakan ruang untuk kita kembali kepada kemurnian jiwa insan dengan anugerah keampunan, rahmat, barakah dan ganjaran pahala yang besar. Inilah peluang untuk kita mengembalikan jiwa kehambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tersedia sepanjang Ramadan. Gambaran ini jelas disebut dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan At-Tirmizi daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kanat
awwalu lailatin min Ramadan sufidat syaitan wa maradatul jin wa ghulqat abwabun nar falam yuftah minha bab wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab wa nada munadin ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir walillahi ataqahu minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Apabila menjelang malam pertama Ramadan, dibelenggu syaitan-syaitan dan ketua-ketua jin, ditutup semua pintu neraka, tiada satu pun yang dibuka. Dibuka semua pintu syurga, tiada satu pun yang ditutup. Dan berseru malaikat pemanggil, wahai yang inginkan kebaikan, tampillah. Wahai yang inginkan kejahatan, berundurlah. Dan Allah memperuntukkan ramai yang dilepaskan dari neraka. Semua ini berlaku pada setiap malam Ramadan. Subhanallah tuan-tuan, inilah Ramadan. Hargailah setiap detik waktu Ramadan kita. Hadirlah solat fardu dan tarawih berjemaah di masjid dan surau. Tambahkan amalan sunat kita untuk kita memupuk jiwa kehambaan. Sertai halakah tadarus dan bacalah Al-Quran. Perbanyakkanlah sedekah dan infak, serta hidupkan qiyam pada malam-malam Ramadan. Berusahalah untuk istiqamah melakukan semua amalan-amalan ini sampai ke penghujung Ramadan. Gunakanlah apa juga nikmat kurniaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk mengibaratkan Ramadan dengan pelbagai amalan. Selain itu, kita juga boleh membuat turun aplikasi Al-Quran pada telefon bimbit kita untuk memudahkan kita membaca Al-Quran, dan juga kita memperuntukkan sebahagian wang untuk bersedekah setiap hari di bulan Ramadan. Kesemua itu haruslah terjemah dalam paparan nilai kita, akhlak kita, adab, tingkah laku yang mulia dan baik dalam seharian kita menjalani kehidupan. Muslimin yang dikasihi Allah, ambillah peluang berbuat baik sebanyak mungkin, sama ada dengan menajak atau memberi juadah berbuka puasa kepada jiran tetangga kita, para pelajar, golongan yang memerlukan, gelandangan dan fakir miskin, bagi meraih ganjaran puasa yang berlipat ganda sebanyak pahala puasa semua mereka yang menikmati juadah tajaan kita. Ulurkan juga sumbangan dana dan infak ke tabung Ramadan di masjid dan surau dalam karya kita atau di mana-mana sahaja bagi meraih saham akhirat dalam menjayakan aktiviti-aktiviti penghimarahan di bulan yang mulia ini. Tuan-tuan muslimin, bersama kemeriahan Ihya Ramadan dengan amal ibadah, isu pemilihan makanan untuk berbuka dan bersahur juga perlu kita beri perhatian. Oleh itu, di sini khatib ingin mengambil kesempatan untuk mengingatkan para jemaah sekalian untuk memastikan tuntutan halal dan thayyiban dalam makanan, dan ia amat serius, amat dipandang serius. Pastikan makanan yang kita perolehi dari sumber yang halal dan tiada unsur syubhat. Begitu juga ketika kita berkunjung ke bazar Ramadan atau mana-mana premis jualan, pilihlah juadah daripada peniaga yang mengamalkan kebersihan dan penyediaan makanan yang berkhasiat untuk memelihara kesehatan kita, termasuk memelihara etika-etika yang baik supaya kita dapat menunaikan ibadah kita ini dengan khusyuk dan sempurna. Seperkara lagi yang perlu diingatkan ialah elakkan pembaziran makanan dan kawallah nafsu keinginan sewaktu membeli makanan untuk berbuka. Hadirin sekalian, bagi yang berbuka puasa di restoran atau hotel atau premis-premis mewah yang seumpamanya, pastikan tahap kebersihannya dan makanan yang disajikan mempunyai pengiktirafan halal oleh pihak berkuasa. Perlu diingatkan juga tuan-tuan, hadirlah dengan berpakaian yang menutup aurat. Makanlah sekadar yang perlu dan jangan pula kerana asyik menjamu aneka juadah makanan yang terhidang, solat fardu maghrib pula terabai dan tertinggal. Kepada pengendali atau penjual makanan, pilihlah bahan-bahan mentah yang berkualiti, yang baik, yang bersih dan yang segar. Dapatkan suntikan anti-typhoid daripada mana-mana klinik kesihatan
dan sentiasalah mengamalkan kebersihan diri. Semoga kita dapat mengelakkan daripada berlakunya sebarang penyakit seperti keracunan makanan, dan supaya kita dapat menumbuhkan amal ibadah kita dan ketaatan kita di sepanjang bulan Ramadan ini dengan sempurna. Mengakhiri khutbah, kesimpulan yang dapat kita ambil daripada khutbah hari ini ialah yang pertama, Ramadan adalah anugerah terbesar buat kita umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu dihargai dan disyukuri dengan sebaik-baik penghayatan. Kedua, hargai setiap detik Ramadan dengan ibadah, sedekah, membaca Al-Quran dan amal ketaatan. Ia adalah peluang untuk kita meraih rahmat, barakah, ganjaran besar dan keampunan. Dan yang ketiganya, yang terakhir, pastikan tuntutan halal dan thayyiban diutamakan dalam pemilihan dan penyediaan makanan untuk menjamin kesejahteraan tubuh badan dan kemurnian jiwa agar kita dapat menunaikan ibadah dengan khusyuk dan sempurna di sepanjang Ramadan. Renungkan firman Allah dalam suratul Ankabut ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ. Dan orang-orang yang beriman serta beramal saleh, sesungguhnya kami akan hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka, dan kami akan membalas apa yang mereka telah kerjakan dengan sebaik-baik balasan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al ayat wa dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukrina wa maulana Muhammad. الحمد لله على آلائه وإحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعيا إلى رضوانه صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله تعالى ربكم حق تقاته واعملوا بطاعته ومرضاته، ثم اعلموا أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال عليما حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد البشير النذير والسراج المنير، وارض اللهم عن آله وصحابته أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وعلماءنا ووزراءنا وولاة أمورنا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين، وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين، واعل كلمتك إلى يوم الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. اللهم ثبت إيمانهم
وأنزل السكينة في قلوبهم ووحد صفوفهم. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. اللهم وفقهم لما فيه عز دينك ونصر شريعتك. اللهم اجعلهم هداة مهتدين صالحين مصلحين، واشمل اللهم بعنايتك وتوفيقك على صاحب الجلالة kebawah-duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda ini Pertuan Agung Sultan Ibrahim, dan kebawah-duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung Raja Zari Sofia. Wakadzalika sahibil fakhamah, tuan yang terutama Tun Datuk Seri Utama Ahmad Fuzi bin Haji Abdul Razak yang di-Pertuan Negeri Pulau Pinang. Allahumma dfa' 'anna al-bala wal-waba wal-ghala wal-riya wal-riba wal-zina wal-zalazil wal-mihana wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan. عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر.